Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membentangkan tentang komunikasi di tempat kerja. Ahli kumpulan kami terdiri dari 4 orang, iaitu diri saya sendiri, Nurul Maslina binti Dalaha, yang kedua Nur Farah Zulaika binti Johar, dan yang ketiga Nurin Nasuha binti Muazzam, yang terakhir Nur Alia binti Gaf. Tujuan komunikasi di tempat kerja adalah untuk meningkatkan kecekapan, inovasi dan produktiviti para pekerja dan juga menyelaraskan semua masalah yang terdapat di tempat kerja. Selain itu, ia juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat membangunkan hubungan yang bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Oleh itu, banyak tujuan kenapa kita perlu berkomunikasi di tempat kerja. Ia akan menerangkan 2 definisi. Yang pertama, berpusat, yang kedua, kompleks. Yang pertama, berpusat, iaitu kuasa membuat keputusan adalah terletak pada pengurusan peringkat atasan. Semua perkara telah diuruskan oleh peringkat atasan. Jadi, kami yang pekerja bawahan, jika ingin berkomunikasi, kami perlu berkomunikasi dengan pihak atasan kerana mereka telah membuat semua keputusan yang telah ditetapkan. Yang kedua, definisi kompleks, iaitu teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Terdapat keterangan yang menjadikan teks tersebut menjadi kompleks. Saluran dan rangkaian formal terbagi kepada 3, iaitu komunikasi secara menegak, komunikasi mendata dan komunikasi berpenjuru. Saya akan menerangkan komunikasi menegak. Komunikasi menegak ada 2 bahagian, iaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah ialah aliran maklumat daripada peringkat atasan ke peringkat bawahan organisasi. Wujud dalam organisasi autokratik. Sebagai contoh, polisi, arahan dan maklum balas. Yang kedua ialah komunikasi ke atas. Apa itu? Maklum balas dari pihak bawahan ke peringkat atasan. Aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekitaran sebagai contoh iaitu maklum balas, cadangan dan info pelanggan. Yang kedua iaitu komunikasi mendata. Berlaku di antara rakan sekerja di sama peringkat dalam satu kumpulan ataupun yang berlainan. Yang kedua, dapat berkongsi maklumat dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, iaitu terbentuk komunikasi yang lebih efektif menggunakan seperti contoh, telefon, email, memo, laporan dan sebagainya. Yang ketiga iaitu komunikasi berpenjuru, iaitu komunikasi yang menghubungkan semua peringkat dalam satu organisasi, iaitu berorientasikan komunikasi terbuka. Seterusnya, saya akan menerangkan rangkaian komunikasi formal. Apa itu rangkaian komunikasi formal? Dalam satu organisasi saluran formal, ianya wujud dalam bentuk komunikasi yang rasmi pada peta organisasi. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik. Ianya juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja disampaikan dengan baik. Komunikasi formal terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rangkaian rantai, rangkaian roda dan rangkaian semua saluran. Seterusnya iaitu komunikasi formal. Yang pertama, rangkaian rantai. Rangkaian rantai menyampaikan maklumat adalah sederhana, ketetapan maklumat paling tinggi dan tidak mewujudkan pemimpin. Yang kedua iaitu rangkaian roda. Rangkaian roda ialah komunikasi yang lebih cepat dan tepat. Mewujudkan seseorang pemimpin dalam satu organisasi, idea dan maklumat kurang diperolehi. Kelebihan dan kelemahan dalam organisasi formal. Kelebihan ada 4, kelemahan ada 3. Kita terangkan tentang kelebihan. Yang pertama, kerja yang sistematik. Contohnya, membahagikan kerja ataupun tugasan kepada pekerja mengikut jawatan ataupun unit. Yang kedua, dapat membangunkan kemahiran pekerja. Yang ketiga,
Tiada berlaku pertindihan sesama pekerja apabila diberikan tugasan. Yang terakhir, hubungan profesional terhadap orang ramai. 3 kelemahan. Yang pertama, tidak bersifat inovatif. Yang kedua, wujudnya konflik antara sesebuah jabatan dengan sesebuah jabatan. Yang ketiga, agak lama membuat keputusan atau lambat membuat keputusan. Rantaian untai tunggal. Apa itu rantaian untai tunggal? Untai tunggal adalah komunikasi kepada seseorang yang menyampaikan atau mengatakan sesuatu kepada seseorang kepada orang lain dan proses itu berulang-ulang. Maklumat boleh sampai dengan cepat tau, tapi kurang tepat dan betul. Rantaian gosip atau dikenali ramai mengumpat adalah seseorang yang menyampaikan sesuatu maklumat kepada sekumpulan orang ramai dan kemudian orang ramai itu menyampaikan maklumat tersebut kepada orang yang lebih ramai. Ramai yang tak tahu kan, gosip ni adalah cara salah satu untuk merosakkan mental dan fizikal seseorang. Dan kebarangkalian, komunikasi berlaku apabila seorang memilih secara rawak, menyampaikan maklumat yang tidak begitu menarik tetapi tidak penting. Contoh raja yang berada di sebelahnya adalah rantaian kebarangkalian, iaitu A menyampaikan kepada B, menyampaikan kepada G, tetapi maklumat tidak menarik dan tidak penting yang untuk disampaikan. Yang seterusnya, rantaian gugusan. Dikenali sebagai rantaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi menyampaikan maklumat kepada individu terpilih dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Contoh rantaian tersebut, A menyampaikan kepada A yang kedua dan A kedua menyampaikan A ketiga. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi tidak formal. Apa itu definisi tidak formal? Komunikasi yang tidak mengikuti saluran yang ditentukan sebelumnya. Untuk penghantaran maklumat dikenali sebagai komunikasi tidak formal. Jenis komunikasi ini bergerak secara bebas ke semua arah. Dan demikian, ini sangat pantas. Dalam mana-mana organisasi, komunikasi jenis ini sangat wajar kerana orang ramai dapat berinteraksi antara satu sama lain mengenai kehidupan profesional, kehidupan peribadi dan sebagainya. Kebaikan organisasi tidak formal berkesan jika penyampai menyampaikan maklumat dengan jelas ataupun jujur kerana penyampaian itu berlaku secara dengan lebih dekat dengan pendengar ataupun mereka yang ingin kita sampaikan maklumat. Jadi kita tidak perlu berada dalam keadaan formal pun kita boleh menyampaikan dengan jujur dan lebih selesa. Seterusnya, komunikasi lebih cepat kerana kita boleh memberi terus tahu maklumat ataupun apa yang ingin disampaikan tanpa kita perlu mengikut organisasi perkara-perkara formal. Kelemahan organisasi tidak formal, saya menerangkan 4, antaranya menyampaikan maklumat yang tidak sah, seperti menyampaikan sesuatu maklumat tanpa perbincangan dengan pihak atasan menyebabkan maklumat yang disampaikan itu tidak formal. Jadi belum tentu mereka ingin menerima maklumat tersebut kerana tiada persetujuan ataupun perbincangan dengan pihak atasan. Seterusnya, tidak dikawal oleh pihak pengurusan kerana tiada persetujuan oleh pihak pengurusan untuk memberi keputusan terhadap maklumat yang ingin diberikan. Dan yang ketiga, maklumat menarik tetapi tiada kaitan dengan kerja kerana disebabkan tidak melaksanakan dengan secara berformal ataupun berbincang dengan pihak atasan, maka idea tidak boleh diperketengahkan kerana hanya berbincang dengan cara yang tidak formal. Seterusnya, tidak wujud pemimpin kerana melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan sendiri tanpa diketahui oleh pihak
atasan atau pemimpin yang memimpin projek ataupun kerja tersebut.